HFMD di negeri Pahang. Dan sekarang ini penonton, seperti yang kita sedia maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mewar-warkan berkenaan tarikh akhir bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi dalam kalangan kanak-kanak yang berusia 5 hingga bawah 12 tahun, iaitu pada 31 Mei 2022. Maksudnya 3 hari saja lagi. Betul, berbaki lagi beberapa hari lagi yang bagi anda ibu bapa yang masih belum dapatkan suntikan untuk anak-anak anda untuk first dose, boleh terus menghadirkan diri anda, tapi sebelum itu jangan lupa untuk dapatkan tepuk jaji di Masjid Sejahtera dan kemudian boleh terus mendapatkan suntikan untuk anak-anak anda bagi kita menjaga keselamatan anak-anak kita bersama. InsyaAllah. Dan bersama dengan kita untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan iaitu Dr. Aziriah Ashari selaku pengurus program vaksinasi Protect Health Corporation Sdn Bhd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sofi. Okey, mungkin untuk permulaan ni Puan boleh kongsikan kepada keluarga Malaysia. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa ataupun penjaga di luar sana yang keliru dengan pengumuman Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan tarikh akhir 31 Mei 2022, khususnya berkenaan pengambilan dos pertama ini, Puan. Okey. So, tarikh baru tu dilanjutkan disebabkan Hari Raya Aidilfitri kan. Tak sempat ibu bapa nak pergi bawa anak-anak. Betul. Jadi, dilanjutkan hingga ke 31 Mei untuk kanak-kanak berumur 5 tahun hingga bawah 11 tahun. Jadi, siapa-siapa yang belum lagi membawa anak-anak untuk vaksinasi boleh bawa ke mana-mana PPV kerajaan ataupun fasiliti swasta dan mendapatkan vaksinasi dos pertama. Tapi untuk kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke bawah ni, 11 tahun ke bawah ni, jika mereka terpaksa defer dia punya appointment because dia ada jangkitan COVID-19, mereka boleh mendapatkan dos pertama selepas 6 bulan mereka pulihlah daripada jangkitan dan selewat-lewatnya pada 30 Ogos tahun ini. Okey, dan sekiranya ada kanak-kanak yang terlepas pada tarikh temu janji yang ditetapkan, mungkin dalam faktor kesihatan mungkin sekarang ni ramai anak-anak kecil yang batuk semua sebagainya kan, jadi bagaimana doktor? Okey, so kalau sebelum 31 Mei dos pertama boleh diberi sehingga 31 Mei. Jadi ibu bapa boleh cancelkan appointment pada MySejahtera mereka dan rebook again. Maksudnya buat balik temu janji baru di fasiliti yang berdekatan dan pada tarikh yang mereka rasa sesuai lah. Tapi kena sebelum 31 Mei. Macam saya cakap tadi, kalau ada jangkitan COVID, kena tunggu sehingga 6 bulan sebelum mendapatkan dos pertama untuk mengelakkan kesan radang. Okey, doktor dah menerangkan ada kes-kes yang diberi pengecualian antaranya seperti mendapat jangkitan COVID-19 tersebut. Okey doktor, mungkin ibu bapa juga tertanya-tanya selepas 31 Mei 2022 ni apa akan berlaku? Bagaimana untuk mendapatkan vaksin? Adakah vaksin tersebut masih lagi percuma? Penerangan doktor. Untuk 31 Mei, apa yang terjadi selepas 31 Mei, dos kedua masih diteruskan sehingga 30 Ogos tahun ini. Bagi anak-anak yang baru berumur 5 tahun pada 31 Mei ataupun selepasnya boleh mendapatkan vaksinasi dos pertama sehingga 30 Januari 2023. Kemudian sesiapa yang terlepas tarikh itu dan tak tertakluk dalam kategori yang saya cakap tadi, mereka kena walk in ke klinik-klinik fasiliti swasta yang berbayar, dan sebab mereka terpaksa mengambil Sinovac lah, Coronavac untuk secara berbayar. Okey. Okey. Dan adakah ibu bapa boleh membuat temu janji itu mengikut pada kesesuaian mereka dan juga lokasi itu berdekatan dengan kesesuaian ibu bapa? Bagaimana? So ibu bapa boleh mendaftarkan anak mereka sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera, dan kemudian mereka akan dapat booking link pautan temu janji dalam aplikasi MySejahtera, dan mereka boleh pilihlah berdasarkan alamat mereka mana-mana pusat pemberian vaksin yang berdekatan dengan mereka pada masa dan tempat yang sesuai. Kita ingin membantu ibu bapa dan penjaga di luar sana untuk mendapatkan vaksinasi bagi anak mereka secepat yang mungkin sebelum tarikh 31 Mei 2022 ini. Bagaimana pula doktor untuk ibu bapa yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera? Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa yang berada di kawasan pedalaman ataupun kawasan ataupun ibu bapa yang tidak berkemampuan. Bagaimana? Untuk ibu bapa yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera, mereka boleh pergi
hadir terus ke pusat pemberian vaksin sama ada swasta ataupun KKM dan terus berdaftar terus di situlah mereka akan bantu untuk teruskan vaksinasi tersebut dan selain itu mereka boleh rujuk kepada kita punya website untuk cari PPV yang berdekatan dan menelefon dahulu untuk register lah. Baik. Tadi doktor ada jelaskan berkenaan dengan tarikh tutup untuk dos pertama adalah 31 Mei ini. Tetapi bagaimana pula dengan kanak-kanak yang berusia 5 tahun ketika Disember atau mungkin di hujung-hujung tahun ni? Bagaimana pula dengan situasi mereka? Ya, untuk mereka yang umurnya selepas 31 Mei baru capai 5 tahun, mereka boleh lagi book untuk vaksinasi dos pertama sehingga 30 Januari 2023. Mereka kena ambil sutikan sebelum tarikh itulah. Okey doktor, kita ingin mewar-warkan juga kepada seluruh masyarakat di sana, khususnya kepada ibu bapa, kepentingan pengambilan vaksinasi sebab kita sedia maklum risiko dan juga jangkitan COVID-19 masih lagi wujud dalam kalangan komuniti kita. Mungkin doktor boleh memberikan penerangan kenapa pentingnya, kenapa perlunya ibu bapa mendapatkan vaksinasi untuk anak-anak mereka. So ibu bapa memainkan peranan yang penting ya untuk kanak-kanak, melindungi kanak-kanak ni. Mereka berperanan untuk mendaftarkan anak-anak supaya mereka boleh mendapatkan perlindungan daripada mendapat jangkitan COVID-19 dan sekiranya kanak-kanak tu terkena jangkitan COVID-19, ia akan dapat mengelakkan jangkitan yang lebih serius seperti kesan radang multi-inflammatory system syndrome in children dan juga jangkitan itu menjadi lebih serius kepada kategori 3 dan 4 dan terpaksa masuk ke dalam ICU. Jadi KKM telah melakukan banyak kajian sebelum melaksanakan program ini dan telah memastikan vaksin ini selamat dan jangan risaulah, usah khawatir. Tiada kesan yang serius untuk sampingan serius untuk vaksin ini dan cepat-cepatlah saranan saya cepat-cepatlah ibu bapa untuk booking anak-anak sekiranya belum lagi sempat memberikan dos pertama untuk anak-anak mereka. Dan bagaimana pula risiko pada anak-anak kecil yang tidak mengambil vaksin COVID-19 ni doktor? So dari kajian kanak-kanak walaupun kes dia kurang di dalam kita punya komuniti tetapi mereka kalau dapat jangkitan boleh mendapat seperti yang saya cakap tadi kesan radang yang boleh menyebabkan mereka jatuh ke kategori 3 dan 4 yang memerlukan rawatan lebih rapi di hospital. Jadi kita hendak mengelakkan semua itu dan coverage untuk kanak-kanak selepas mendapat vaksinasi COVID-19 ni adalah 90.7% which is very high. Sangat tinggi dan InsyaAllah kita usaha yang sebaik untuk anak-anak kita dan kita sebagai ibu bapa berperanan sangat penting untuk memastikan anak-anak kita selamat daripada jangkitan COVID-19. Baik doktor, setakat hari ini mungkin doktor boleh kongsikan dari segi statistiknya berapa banyakkah dari segi dos PIC Kids ini telah pun diberikan di bawah Protect Health, doktor? Okey. So setakat secara keseluruhannya lah sebanyak 2.8 juta dos vaksin telah dilaksanakan melalui Protect Health melalui PKids dan Protect Health telah menyumbang sebanyak 1.8 juta dosis which is about 66.4%. Dan setakat semalam sebanyak 48% dos pertama telah diberikan dan dos kedua ada 32.5%. So masih banyak lagi kanak-kanak yang belum lagi mendapat vaksinasi COVID-19 ni. Baik, dengan ada berbaki lagi beberapa minit lagi jadi mungkin doktor boleh wawarkan kepada ibu bapa luar sana untuk menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan anak-anak kita dalam keadaan yang baik dan terutamanya dilindungi daripada wabak COVID-19 ini. So saya menyarankan ibu bapa untuk cepat-cepatlah rebut peluang ini. Ada berbaki 3 hari lagi kan kita nak mendapatkan dos pertama untuk anak-anak kita. Jangan risau mengenai dia punya kesan
pengambilan vaksinasi ini very minimal risk lah untuk mendapatkan kesan sampingan yang serius, dan insya-Allah dia punya perlindungan daripada penyakit COVID-19 ini lebih beneficial, iaitu lebih memberi manfaat kepada anak-anak kita, dan juga dia akan membantu Malaysia mencapai herd immunity. InsyaAllah. Pasti seperti yang disampaikan oleh doktor, manfaat kebaikan vaksinasi ini lebih besar lagi doktor daripada risiko jangkitan COVID-19 untuk mengelakkan komplikasi kesihatan yang serius apabila anak-anak kita tidak divaksin dan dijangkiti oleh COVID-19, khususnya seperti yang doktor nyatakan tadi, mendapat jangkitan implikasi kesihatan seperti MIAC dan juga mungkin long COVID doktor. Okey doktor, satu perkongsian yang menarik. Sekali lagi kami war-warkan kepada anda, kepada ibu bapa penjaga di luar sana untuk dapatkan vaksinasi untuk anak-anak kecil tersayang kita sebelum 31 Mei. 3 hari saja lagi. Berbaki lagi 3 hari. Jadi jangan risau pada anak-anak yang berusia 5 tahun selepas tarikh itu, masih lagi diberi peluang untuk mendapatkan dos pertama. Jadi apapun tindakan ibu bapa itu cukup penting untuk memastikan anak-anak anda dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Terima kasih kami ucap kepada Dr. Aziriah Ashari selaku pengurus program vaksinasi Protect Health Corporation Sedia Berhad. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih doktor. Baik, kita harapkan melalui perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa dan penjaga di luar sana. Baik, penonton, kita nak berehat seketika. Dan kita akan kembali lagi selepas ini dengan banyak lagi paparan menarik selepas ini.